والحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita di dalam juzuk yang kedua daripada suratul Baqarah yang disebut sebagai juz sayaqulus sufaha'u minan nas. Ayat ini telah pun kita baca dan kita telah pun melihat sedikit sebanyak perbahasannya walaupun tanpa merujuk sepenuhnya kepada tafsir Ibnu Katsir kerana kehilangan teks, ya, kehilangan teks. Dan kalau nak kiranya kita hari ini masuk kepada ayat yang ke-142, ya, ayat ke-143, ayat ke-143, ya, iaitu ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu, iaitu umat Nabi Muhammad ini, sebagai umat pertengahan, ummatan wasata. Al-wasat, ya, dengan makna pertengahan, tidak ekstrim, ya, ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian disebut litakunu syuhada. Peranan umat ini iaitu supaya kamu umat Muhammad ini menjadi saksi, syuhada 'alan nas, atas perbuatan-perbuatan manusia. Maksudnya memberi keterangan, penjelasan, ya, atas perbuatan-perbuatan manusia. Jangan didiamkan, ya, jangan didiamkan. Perilaku manusia ini mesti ada sikap, statement daripada kita. Kita tak boleh tengok sahaja macam katak dalam gelas. Saya sebut katak dalam gelas sebab apa? Payah nak cari dah. Katak dalam tempurung, katak dalam tempurung payah nak cari tempurung satu, ya. Katak dalam gelas ni dia nampak, dia tahu, tapi dia tetap membisu mata. Ya, tidak berbicara. Dia nampak realiti, tapi dia tak mau bercakap, ya, dia tak mau memberikan keterangan. Jadi litakunu syuhada 'alan nas, kamu, supaya kamu menjadi saksi-saksi atas perbuatan-perbuatan manusia ini, termasuklah kepercayaan mereka. Wa yakunu rasul 'alaikum syahida, supaya nanti rasul pula menjadi saksi atas keterangan, penjelasan sikap kamu terhadap perbuatan manusia. Kita dah bagi keterangan, penjelasan sikap kita terhadap perbuatan manusia, maka perilaku kita yang tidak berdiam diri itu akan menjadi saksi ataupun akan menjadi testimoni Nabi terhadap sikap kita. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, ya, maka Rasul pula nanti
akan memberi kesaksian di hadapan Allah bahawa umatku telah bertindak, berfungsi untuk memberikan keterangan, statement, penjelasan sikap terhadap perilaku-perilaku manusia. Ayat ini satu ayat yang dinamik, satu ayat yang memotivasikan, satu ayat yang menuntut supaya umat Islam ini tidak menjadi syaitan bisu. Hadis Nabi kata, as-sakitu 'anil haqq syaitanul akhras. Orang yang berdiam diri untuk tidak menyatakan yang benar, dia nampak kepalsuan, kebatilan, dia diam, tak mau menyatakan kebenaran, orang itu dipanggil sakit. Sakata 'anil haqq. As-sakitu 'anil haqq samalah seperti syaitanul akhras. Sudahlah setan bisu pula tu. Ya Allah, setan pun cukup lah tu, tapi setan bisu kata Nabi tidak mau menyatakan yang benar. Sebab itulah idza sakatal alimu, kalau berdiam seseorang yang tahu, berdiam, mata yatabayyanul haqq, bilakah akan nyata kebenaran. Kalau dah si alim yang tahu hakikat, tidak mau memberikan keterangan, penjelasan. Sebab itu pun dalam undang-undang civil pun, undang-undang kriminal pun ada peruntukan, ada akta kesalahan orang yang tahu hakikat kebenaran tak mau menyatakan kebenaran itu pun ada. Selain daripada adanya peruntukan melindungi mereka yang menjadi saksi, dalam masa yang sama ada peruntukan untuk mereka yang diam tidak menyatakan yang benar sedang dia tahu penyelewengan, ada penalti, ada hukumannya. Jadi ternyata bahawa ayat-ayat Quran ini responsif dengan realiti. Maknanya dia ada kaitnya dengan isu semasa masa itu. Isu semasanya adalah pertembungan Islam dengan Jus, dengan Yahudi yang tahu hakikat Nabi akhir zaman, tapi mereka sembunyikan. Mereka tak mau menyatakan kebenaran kerana sentimen, emosi, perkauman. Maka demikianlah disifatkan mereka sebagai sufaha, foolish. Mereka disebut sebagai fools, sebagai sufaha, mereka yang tidak mengerti, mereka yang dipandang tidak cerdik. Sufaha daripada perkataan safih. Dalam Quran kata, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu bagi harta benda ini diurus oleh orang yang kurang cerdik. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati, yang mana harta-harta kamu itu Allah sifatkan ja'alallahu lakum qiyaman, ianya sangat bernilai, ianya sangat berharga. Jangan diserahkan kepada orang yang tak tentu, yang tak reti mengurus, yang tidak ada good governance, di dalam mengurus tadbir. Kita kata harta-harta benda jangan diberikan. Ja'alallahu lakum qiyama, sedangkan harta benda itu sebahagian daripada maqasidus syariah. Menjaga harta benda itu sebahagian daripada matlamat syariat, iaitu menjaga harta daripada disia-siakan. Ada 5 maqasidus syariah ini, ada 5 kan. Jaga agamanya, jaga nyawanya, jaga akalnya, jaga keturunan. Yang kelima ialah jaga harta. Dalam proses menjaga harta itu, kita dilarang untuk menyerahkan harta benda kepada mereka yang sufaha, yang tidak mengerti, yang tak cerdik, yang menyembunyikan yang menyembunyikan hakikat kebenaran. Kita ambil sebahagian daripada ayat itu, sebab kemudian ayat itu
membawa kita kepada isu qiblat. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Yang itu kita tangguhkan. Kita lihat bagaimana kupasan Ibnu Katsir terhadap sebahagian daripada ayat ini, iaitu ayat ummatan wasata itu, ya, ayat yang sama, ayat 143, ya. Tetapi kita nak lihat bagaimana kupasan daripada Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam mengupas ayat 143 ini, ya, dalam mengupas pangkal ayat ayat 143, ya. Saya terus kepada muka surat 255, tuan-tuan, ya. Dalam kupasan ini saya terus kepada muka surat 255, iaitu suatu hadis riwayat Imam Bukhari yang mengisahkan tentang syuhada, saksi, ya, mereka yang sepatutnya memberikan persaksian, ya. Maknanya kita mesti ada stand, mesti ada sikap. Jadi dalam isu ini kita lihat bagaimana hadis Imam Bukhari di muka surat 255 untuk mengupas syuhada itu, ya, mengupas saksi yang memberi keterangan atas perilaku dan perbuatan manusia. Daripada Abu Sa'id, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi ada bersabda, Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari, ya, yud'a Nuh yaumal qiyamah fayuqalu lahu hal ballaghta fayaqulu na'am fayud'a qaumuhu fayuqalu lahum hal balaghakum fayaqulun ma atana min nadhir wa ma atana min ahad fayuqalu li Nuh man yashhadu laka fayaqul Muhammadun wa ummatuhu. Kaitannya dengan ayat ini. Dipanggil esok Nabi Nuh, Allah Ta'ala panggil Nabi Nuh untuk memberikan keterangan, penjelasan, sebab perbicaraan Allah Ta'ala ini telus, terbuka, dan ada peluang untuk kita maknanya membela diri. Maka dipanggil Nuh alaihi salam pada hari perhimpunan. Lalu dikatakan kepadanya, di sini malaikat yang bertugas akan bertanya kepada Nabi Nuh, hal ballaghta, adakah kamu telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Nuh kata, na'am, aku telah sampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nuh adalah rasul, maka rasul adalah lelaki yang mendapat wahyu dan diamanahkan untuk menyampaikan risalah. Lalu dipanggil kaumnya, kaum Nuh. Kan dalam sejarah kaum Nabi Nuh ini kaum yang sangat degil, ya. Nabi Nuh berdakwah kepada mereka malam dan siang. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah kepada kaum aku lailan wa nahara, ya, 950 tahun berdakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah bertambah, ya, bilangan mereka untuk menerima dakwahku, melainkan bertambah yang lari daripada dakwah Nabi Nuh. Firara, ja'alu, ya, dikatakan bagaimana thiyabahum, mereka sanggup mengangkat baju-baju mereka dan mereka tutup kepalanya, pendengarannya, tak mau dengar, tak mau dengar dakwah Nabi Nuh. Lalu demikian degilnya itu, maknanya berpanjangan sampai kepada mahsyar. Dipanggil kaum Nabi Nuh, ya. Lalu dikatakan, hal balaghakum, adakah Nuh telah sampaikan risalah aku, risalah Allah? Fayaqulun ma atana. Kaum Nabi Nuh kata, tak adanya, tak ada disampaikannya pada hanya. Dan Nabi Nuh tu siang malam dakwahnya, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, ya.
aku berdakwah kepada kaum aku siang dan malam. Ya, inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru istikbar. Ya, aku setiap kali dakwah kepada mereka, kata Nabi Nuh, mereka tutup telinga mereka, mereka jadikan pakaian mereka untuk menutup kepala-kepala mereka, tak ada sangat, dan mereka berkekalan dengan sikap degil, stubbornness mereka. Ya. Lalu mereka kata, ma atana min nazir, tak ada siapa ngabar, kata dia. Kaum Nabi Nuh ni, dia kata haram, kalau bahasa kita Peraknya haram, ya tak? Tak ada siapa datang ngabar kami. Siapa? Nuh. Tak ada. Nuh pun tak ada. Ma atana min nazir, tak ada dia datang berkhabar dan memperingatkan kami tentang syurga, tentang neraka, tentang tauhid. Jadi sindrom yang disebut sebagai apa ya, maknanya denial syndrome itu berterusan sampai ke akhirat, cukup kuat menapi hakikat. Padahal hanya Nabi Nuh tercogok berdakwah, ya tak? Maka apa yang berlaku selepas itu? Fayuqalu linuh may yashhadu laka. Kalau begitu Nuh, kamu dah bagi keterangan, kaum kamu dah bagi keterangan, cuba kamu datangkan bukti atas dakwaan. Kita panggil burden of proof, tak? Beban pembuktian. Siapa yang boleh jadi saksi untuk menguatkan dakwaan kamu, wahai Nuh, yang kamu telah sampaikan risalah Allah. Maka apa statement Nabi Nuh? Fayaqul Muhammadun wa ummatuhu. Kata Nabi Nuh, saya boleh datangkan saksi yang boleh bagi statement untuk mengukuhkan dakwaan. Saksiku ialah disusunnya saksinya Nabi Muhammad dan umatnya, ya, Muhammadun wa ummatuhu. Qala fadzalika qauluhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, demikian itulah pembenaran daripada kata-kata firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ayat 143 ni. Ayat ini menceritakan bahawa nanti kita akan menjadi saksi, ya, di antara yang kita, keterangan yang kita akan bagi ialah terhadap Nabi Nuh. Kita akan bagi statement terhadap Nabi Nuh bahawa Nabi Nuh sungguh telah menyampaikan risalahnya, kerana terbukti di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahawa inni da'autu qaumi lailan wa nahara, sungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Jadi daripada Quran itu, maka kita beriman dengan Al-Quran, lalu dengan itu kita dapat ilmu pengetahuan bahawa Nabi Nuh sebenarnya telah menyampaikan, wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kita dapat tahu dalam Quran bahawa Nabi Nuh setiap kali menyampaikan risalahnya, mereka menutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka. Wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup kepala mereka dengan baju-baju mereka. Ya, wastakbaru, ya, maknanya mereka sombong. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru, dan mereka kekal dengan kedegilan mereka, ya, istikbara, dengan kesombongan mereka. Maka ayat ini sebagai bukti yang kita akan memberikan persaksian terhadap perbuatan Nabi Nuh yang telah menyampaikan, dan persaksian itu melalui Al-Quranul Karim. Qala al-wasatul adl fatud'auna fatashhaduna lahu bil balagh thumma ashhadu alaikum. Ya, maka berkatalah siapa yang berkata di sini? Maka Nabi berkata, wal wastu al adlu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadzalika ja'alnakum ummatan adl, iaitu yang adil itu ialah mereka yang mesti bagi keterangan di atas kebenaran. Itu orang yang adil. Orang yang adil, ya, yang menunaikan keadilan, justice, ya, ialah mereka yang sanggup memberi keterangan.
maka orang itu dianggap sebagai orang yang adil. Orang yang zalim ialah orang yang mendiamkan, tidak mau memberikan keterangan dan kebenaran, sanggup membiarkan kezaliman, kemungkaran, ya, penyalahgunaan dan sebagainya. Fatud'auna fatashhaduna lahu bil balagh, maka dipanggil umat Nabi Muhammad dan juga dipanggil Nabi Muhammad, maka diberikan persaksian bahawa umat Nabi Muhammad dan juga Nabi Muhammad, ya, telah menjadi saksi di atas apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Thumma ashhada alaikum, kemudian Nabi pula memberikan persaksian atas apa yang dinyatakan oleh umatnya. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahawa baginda bersabda, hadis yang kedua, hadis yang kedua muka surat 256, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih dan Ibnu Abi Hatim. Masih lagi tentang soal persaksian, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami menjadikan kamu umat yang adil, yang mana sifat umat yang adil itu ialah menjelaskan, menyatakan kebenaran, tidak akan berdiam diri. Dibuktikan dengan hadis ini dan juga hadis Ibnu Mardawih dan Ibnu Abi Hatim. Yuja'u nabiyyu yaumal qiyamah, didatangkan Nabi, ya, pada hari kiamat. Wa ma'ahu rajulani, bersama dengan dia ada dua orang pengikut, ya. Wa aktsaru min zalika, dan juga ada nabi-nabi yang lain punya pengikut yang lebih daripada dua, lebih daripada itu. Kemudian ada suara yang bertanya di padang mahsyar, ya. Fayuqal hal balaghakum hadza, adakah lelaki ini yang dikatakan nabi ini telah menyampaikan risalah kepada kamu? Fayaqulun la, ada di antara umat yang menafikan apa yang telah dilakukan oleh nabinya, katanya tak ada. Fayuqalu lahu hal ballagta qaumak, wahai nabi, sekarang ni keterangan kamu pula, kamu punya giliran, betul tak kamu telah sampaikan risalah kepada kaummu? Fayaqulu na'am, mereka kata ya. Fayuqalu man yashhadu laka, fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu, fayud'a Muhammadun wa ummatuhu, fayuqalu lahum hal balagha hadha qaumahu, fayaqulun na'am. Sama jugalah, walaupun riwayat berbeza, daripada jalan yang berbeza, hampir sama. Maknanya ditanya kepada nabi-nabi ini, siapa yang boleh jadi saksi sebagai testimoni yang kamu telah sampaikan risalah Allah kepada kaummu? Maka kata Nabi, ya, bahawa Nabi Muhammad dan umatnya akan menjadi saksi, boleh menjadi saksi. Lalu dipanggil umat Nabi Muhammad, ya, ditanya, adakah sipulan si Nabi yang ini telah memberikan telah menyampaikan risalah? Maka umat Nabi Muhammad mengatakan ya, telah menyampaikan. Itu yang dikatakan litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia yang degil, yang menolak, yang tidak mau menerima risalah kebenaran. Fa yuqalu wa ma amalukum, fayaqulun, ya, ja'ana an-nabiyyuna fa akhbarana anna ar-rusul qad ballaghu. Apa buktinya? Maka kata di umat Nabi Muhammad, ya, kepada suara yang bertugas, Nabi kami telah datang kepada kami, Nabi Muhammad lah, dan Nabi Muhammad telah menjelaskan bahawa telah datang rasul-rasul sebelumnya, dan rasul-rasul sebelumnya telah menyampaikan kepada umatnya, qad ballaghu, fadzalika qauluhu azza wa jalla, demikianlah maksud ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kamu umat yang adil, yang berlaku adil, kerana memberikan penjelasan di atas kebenaran, dan kamu menjadi saksi atas perbuatan nabi-nabi dan juga perbuatan pengikut-pengikutnya ataupun umatnya yang tidak mau beriman dengan nabi, lantaran kamu telah diberitakan hal demikian oleh nabi kamu sendiri
iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan ummatan wasata ini penting ya. Kita cuba duduk sekejap di situ merenung. Bila sebut ummah, it is a nation. Islam tidak mengasuh kita menganut Islam ini secara pribadi. Sebab Barat mengasak pemikiran kita supaya menganggap agama ini soal pribadi. Tak, agama ini bukan soal pribadi. Agama ini adalah persoalan bersama. Itu penting. Kita mesti menganut Islam dalam bentuk ummah. Sebab itulah kita tidak seperti pahaman Barat yang menganggap agama ini soal pribadi. Ya. Tak ada kaitan antara kita sesama kita. Tak. Kalau kita lihat sifat agama Islam itu ummatik, maknanya mengajak kita menganut Islam secara kolektif, daripada solatnya, ya tak, sampailah kepada puasanya, sampailah kepada hajinya, sampailah kepada zakatnya. Memang hebat ajaran Islam ini. Ya. Ianya dianut dalam bentuk collectiveness, tak ada sendiri-sendiri, tak ada. Jadi faham individualistik yang dibawa oleh Barat itu ditolak oleh agama kita, sehingga kalau bertembung di antara hak pribadi dengan hak seramai, Islam mendahulukan hak seramai. Ya, maslahah ammah muqaddamah ala maslahah khassah. Kepentingan ramai didahulukan mengatasi kepentingan peribadi. Jadi kalau kita nak merenung sekejap, duduk sekejap melihat maknanya teks ayat ini, ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang kedua, perkataan wasat ialah duduk di tengah, wasatiyah. Wasata iaitu pertengahan. Sebab itu tuan-tuan kita baca dalam bab taharah, dia ada sebut mutawassitah. Mutawassitah itu pertengahan. Wasata, daripada perkataan wasata, iaitu mutawassit bainal mughallazah wa mukhaffafah. Mukhaffafah maknanya ringan, mughallazah maknanya berat. Duduk di tengah dipanggil mutawassitah. Perkataan mutawassitah itulah datangnya daripada perkataan wasata. Khairul umur kan awsatuha, kan hadis Nabi kata sebaik-baik pekerjaan biarlah sederhana. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan sederhana. Ya. Jadi maknanya di situ perkataan wasata maknanya ialah berada di tengah-tengah pergolakan. Sebab itu Asy-Syahid Syed Qutb menyatakan makna wasata di situ ialah kita sebagai umat paksi, mihwar. Umat paksi ni ialah berada di tengah-tengah gelanggang manusia ini. Kalau sekarang kita diasak dengan New World Order, ya, bukanlah sekarang, lama dah lah, ya tak? Sejak daripada zaman Bush lagi diasak umat ini supaya ikut World Order itu, ikut cara mereka. The Americanization of the Muslim world itu sebenarnya berselindung di sebalik globalization. Ya, globalisasi itu another stage of Western domination towards the Muslim world. Ia adalah satu peringkat dominasi penguasaan Barat terhadap dunia Islam. Cuma dia guna perkataan globalisasi, tapi mereka sendiri, Benjamin Barber mengatakan it is an Americanization of the Muslim world. Sebenarnya mereka cuba mengamerikakan dunia Islam. Allah tuan-tuan, ya tak? Pendekatan yang mereka gunakan 5F 3S: film, fashion, fun, food. Food tu kalau kita orang perasan je tak, KFC tu keluar daripada Babu Salam dah ada. Ya, keluar Babu Salam dah ada dah KFC tu. McDonald's-nya, KFC-nya, ya tak? Duduk in the land of the mullahs, ya tak? Maknanya tak di atas tanah para ulama ni. Bagaimana proses mereka mengamerikakan kita, ya tak?
Poh pun dah tak ada dah makan kemahang, ya tak? Rampai ke masin, poh sedap ni, tak ada selera kata poh. Atau poh nak apa? McDonald. Poh nak McDonald, ya tak? Itu dia. Jadi bagaimana proses mengamerikakan kita itu dengan 5F 3S. Fashion, film, female, fun, food, film. Jadi 3S pula ialah sport, sex and songs. Ya, 3 ni digarap, 5F dan 3S ini digarap, ya tak? Dalam pendekatan itu. Jadi apa yang saya nak sebut bahawa sepatutnya kita bukan berada di tepian. Dalam pergolakan dunia ini kita dapati sekarang ini mereka berada di tengah yang menentukan. Sebab bila sebut mihwar ataupun paksi exist, maka dialah yang akan memperjalankan maknanya kita kata pergolakan dunia ini. Kalau kita mengaji matematik sedap, kita tahu bahawa mereka yang sesuatu yang berada di tengah-tengah itu dialah yang menggerakkan yang ada di tepi. Inilah sebenarnya matlamat mereka. The New World Order itu ialah meletakkan mereka berada di tengah-tengah gelanggang, kita dia ada di tepi-tepi, dipanggil periphery. Dipanggil periphery. Kerana kita berada di tepi-tepi, kita digerakkan oleh mereka. Itu tuan-tuan. Satu ketika kita diasak oleh Free Trade Agreement, FTA kan. Kita diasak dan kita disuruh supaya lepaskan barang Amerika masuk dalam negara ini tanpa perlu patuh kepada halal restriction. Tak payah masuk, tak payah melalui halal restriction itu, sebab kalau dah ada halal restriction, tidak ada free trade katanya, tidak ada dagangan bebas, kami tak boleh bawa masuk barang dagangan kami. Kita diasak sedemikian rupa oleh mereka, ya. Begitulah bagaimana pendekatan-pendekatan yang mereka gunakan. Tetapi ayat ini menyuruh kita umat ini supaya kembali kepada position kita yang sebenar, kedudukan kita yang sebenar. Bukanlah mereka yang menjadi paksi, kita sepatutnya berada di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu dia, ya, sepatutnya kita berada di tengah-tengah gelanggang dan akhirnya mereka ikut cara kita. Di situlah kita lihat bagaimana halal food, halal hub memberi kesan kepada Sukan Olimpik Tokyo, kan? Tapi oleh kerana ada pandemik ini, maka tertangguhlah Sukan Olimpik ni. Tapi kalau tuan-tuan perasan, semasa persiapan untuk Sukan Olimpik ni, bukankah Jepun, ya tak, berusaha berikhtiar untuk maknanya memenuhi keperluan atlet Islam dengan mereka mencari maknanya kita kata halal produk ini supaya akhirnya atlet Islam dapat makanan mereka, ya tak? Dengan saksama. Bahkan Jepun sampai ke peringkat membuat kontena-kontena untuk musalla, siap lengkap, ya tak? Semuanya maknanya kita kata dengan perabotnya, peralatannya, dengan kapetnya, dengan ekornya, nanti maknanya kontena musalla ni akan bergerak untuk atlet Islam. Saya nak sebut ini apa? Kita kembali kepada mihwar, kembali kepada maknanya paksi, sebagaimana Turki sedang berikhtiar dan berusaha ke arah paksi itu, ya. Kuasa besar persenjataan, Turki sedang ke arah itu, ya. Maknanya drone yang dilancarkan itu dapat mematahkan radar, ya, maknanya kuasa besar Rusia. Baru ni masa PKP ni, ada PKPB tu dilancarkan drone dia itu dapat mematahkan dan sehingganya tak dapat dikesan oleh sistem radar Rusia di Idlib, Syria. Udah sampai drone je, dan boleh pula membekalkan maklumat untuk maknanya jet, untuk maknanya kita kata memburu jet pejuang Rusia. Udah tergolek jet pejuang tu. Jadi saya nak ceritanya bahawa dalam konteks paksi ini, dia mesti antara lain ialah kekuatan persenjataan, ya, bukan untuk
nak memaparkan bahawa Islam ini agama peperangan, tidak, tetapi supaya umat lain, ya nak, kuasa lain sedar kekuatan umat ini, jangan diperkecilkan, jangan seenaknya mereka membuli, ya tak, umat Islam ini. Jadi di situlah kita lihat bagaimana ucapan Presiden Tayyip Erdogan. Dia kata, ini kami ni katanya anak cucu Osmaniyah, kata dia, ya tak? Kami ni anak cucu Osmaniyah yang pernah memerintah dunia, katanya. Dia bercakap pada Eropah. Dalam isu ini isu internal affairs, dia kata. Isu mengubah museum Hagia Sophia itu menjadi masjid, ini isu kami dalaman. Jangan nak sibuk. Ya tak? Boleh bagi kata dua. Maknanya umat yang dikatakan umat paksi boleh memberi kata dua kepada orang lain. Kalau kita diberikan kata dua, itu belumlah lagi, belumlah jadi umat paksi. Ini tak, kita boleh bagi kata dua kepada orang lain, barulah boleh jadi umat paksi. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Untuk kamu berbicara, ya, untuk kamu bercakap mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sebab bila sebut syuhada, saksi, sifat saksi ini ialah berbicara, berani berbicara. Sifat saksi ini dia tak boleh tidak sanggup bagi keterangan. Sedangkan kita disuruh supaya, maknanya wa aqimus syahadata lillah, tunaikanlah kehendak persaksian itu kerana Allah. Wala taktumus syahadah, jangan sembunyikan persaksian, jangan sembunyikan kenyataan, kebenaran, hakikat bahawa Hagia Sophia telah pun menjadi milik umat Islam ketika mana Sultan Muhammad Al-Fatih membelinya, kemudian mewakafkannya, dan ada hitam putih keluar balik surat tu. Maka akhirnya surat itu, dokumen itulah yang dibawa ke mahkamah, dan akhirnya mahkamah mengisytiharkan benar bahawa Hagia Sophia itu milik umat Islam. Perintah mahkamah. Apa nak kata lagi? Sudah perintah mahkamah. Jadi di situlah maknanya kita kata bagaimana, ya, kita kata hakikat itu mesti dijelaskan, dikembalikan hak itu dan dijelaskan kenyataan itu. Itu adalah sifat syuhada' 'alan nas, sifat persaksian, sifat memberikan keterangan, tidak akan mendiamkan sesuatu yang benar. Macam juga kita tidak boleh mendiamkan hakikat Formosa. Kita tak boleh diamkan hakikat Formosa, sebab Formosa terbina dengan batu nisan umat Islam. Kita mana Alfonso di Albuquerque menjajah kita, dan dia nak buat kota Formosa, dia tak cukup batu-bata. Kan disuruhnya supaya dirobohkan batu nisan umat Islam, lalu daripada situlah dibina kota Formosa. Itu hakikat yang tak boleh kita diamkan. Termasuklah soal mencari tarikh kemerdekaan. 6 Safar ataupun 6 hari bulan itu, ketika mana maknanya bulan itu begitu indah imejnya, dan tak jauh daripada bulan itu ada bintang yang akhirnya diabadikan dalam jalur gemilang. Sebab itu kita tak boleh diamkan bahawa inilah sebenarnya masa yang dipilih oleh Syekh Abdullah Fahim, iaitu 6 hari bulan, malam 6 hari bulan, bukan tanggal 31. Itu bukan. Sebab dia ahli falak, dia tak berkira dengan Gregorian, dia tak berkira dengan perjalanan matahari Gregorian ini, dia berkira dengan lunar, ya tak? Dia berkira dengan bulan. Maka imej malam 6 hari bulan tu terlalu indah, maka dipilih oleh Syekh Abdullah Fahim, ya, pernah duduk di sini, bagi orang lama-lama dapat merasai kewujudan Syekh Abdullah Fahim, ya, itu kepada Pak Allah, ya. Maka yang dipilihnya bukan soal 31, yang dipilih ialah 6 hari bulan, ya, imej bulan pada 6 hari bulan. Ini benda yang tak boleh dipadamkan. Termasuklah kita mesti dedahkan semula doa daripada Syekh Ahmad, Mufti Negeri Sembilan, pada malam kemerdekaan itu tak boleh kita sembunyikan. Bagaimana bunyi doa itu sangat memberikan kesan, ya tak, kepada kita sekarang. Betapalah, ya, kita merasa sedih
keadaan kita bila kita refer balik kepada doa tu terasa sungguh, ya, kedudukan kita terasa sungguh jauh daripada kehendak doa itu, ya. Baik, jadi saya rasa saya terpaksa berhenti di situ, rasanya dah masuk waktu, ya. Sudah masuk. Jadi kita akan sambung lagi ayat 143 ini, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, ya. Ayatnya tak habis lagi, ayat ini panjang, ya. Jadi kita kembali kepada ayat 143, tapi bahagian kedua, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Allahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada bulan yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimman yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana, mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.